Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Awad bin Muhammad Saad, nombor matrik A171420. Jadi, tajuk bagi tugasan hadis maudhu' yang saya pilih adalah berkenaan dengan kelebihan menulis dan meminum surah Yasin. Baik, kita pergi kepada slide yang pertama. Untuk pendahuluan, terdapat banyak ayat Al-Quran maupun hadis yang menceritakan berkaitan kelebihan Al-Quran dan juga kelebihan mempelajari Al-Quran. Membaca surah Yasin adalah satu ibadah dan mendapat pahala bagi sesiapa yang membacanya kerana ia merupakan satu surah daripada surah-surah di dalam Al-Quran. Terdapat juga hadis-hadis khusus berkenaan kelebihan surah Yasin yang berlega dalam masyarakat. Namun perlu diperhatikan terlebih dahulu status hadis tersebut. Baik. Hadis yang saya pilih untuk tugasan kali ini adalah seperti berikut. Hadis ini dinyatakan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitab beliau Silsilah Ad-Dha'ifah, hadis nombor 3293. Hadis yang berbunyi seperti berikut. Sana Abul Ahwas ibni Hakim an Abi Aunin an Ismail an Abi Ishaq an Haris an Al-Haris an Ali radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kataba Yasin thumma sharibaha dakhala jawfahu alfu nurin wa alfu rahmatin wa alfu barakatin wa alfu dawain aw ukhrija minhu alfu da'in, yang bermaksud dari jalan Al-Ahwash bin Hakim, dari Abu Aun, dari Ismail, dari Abu Ishaq, dari Al-Harith, dari Ali radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang menulis Yasin kemudian dia meminumnya, masuk ke dalam rongganya 1000 cahaya, 1000 rahmat, 1000 berkat, 1000 ubat, atau keluar daripadanya 1000 penyakit. Baik. Syekh Nasiruddin Al-Albani mengatakan hadis ini maudhu' atas beberapa sebab. Antaranya, beliau menegaskan bahawa konteks hadis ini adalah jelas kebatilan dan kepalsuannya. Dan seterusnya adalah kerana lemahnya Al-Ahwash bin Hakim. Yang kedua, Abu Ishaq yang dituduh sebagai Syiah. Dan yang ketiga adalah kemungkinan pemalsuan hadis ini adalah daripada Abu Aun ataupun dari Al-Haris Al-A'war. Baik, itu adalah sebab-sebab yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dan mengapa beliau mengatakan bahawa hadis ini maudhu'. Okey. Kemudian kita akan pergi kepada kesan. Apakah kesan jika hadis maudhu' seperti ini diamalkan dalam masyarakat? Okey, yang pertama, hadis maudhu' mencemarkan kesucian Islam. Yang kedua, masyarakat akan teruja untuk melakukan amalan yang amat mudah namun sangat banyak ganjarannya. Kan seperti yang kita lihat pada hadis yang tadi, kita tulis dan kita minum tulisan surah Yasin tu, kita akan mendapat pelbagai ganjaran. Amalan yang sangat mudah tetapi ganjarannya sangat-sangat besar. Walaupun kita tidak nafikan, terdapat juga hadis-hadis sahih yang lain yang mengatakan tentang amalan yang sedikit yang diganjarkan dengan ganjaran yang sangat besar, seperti contohnya sedekah. Akan tetapi, hadis bagi surah Yasin ini adalah berbeza kerana statusnya adalah maudhu'. Tiada ulama yang mengatakan hadis ini sahih maupun hasan. Kebanyakannya menilai sebagai batil, mungkar dan juga maudhu'. Okey, kemudian yang terakhir, jika hadis-hadis maudhu' ini terbiasa diamalkan, maka masyarakat akan terbiasa untuk tidak mengambil perhatian terhadap status sesuatu hadis yang ingin diamalkan. Mereka akan mendengar hadis kemudian akan terus melakukan perkara yang disebut dalam hadis tersebut tanpa mengambil tahu adakah status hadis tersebut sahih ataupun hasan ataupun dhaif dan sebagainya. Seterusnya, kita lihat beberapa hadis lain yang boleh dijadikan alternatif kepada hadis kelebihan surah Yasin. Kita mengambil hadis yang mengatakan ganjaran membaca Al-Quran secara umum seperti berikut. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Maksudnya, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat
sebagai syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Baik, hadis riwayat Muslim. Jika kita lihat sesebuah hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka kita sudah tahu, sudah tentulah bahawa hadis itu hadis yang sahih. Maka kita boleh menggunakan hadis ini sebagai galakan dan semangat kepada kita untuk membaca Al-Quran, termasuklah surah Yasin. Dan kita tidak perlu menggunakan hadis maudhu' seperti minum surah Yasin tadi sebagai suatu amalan yang dipegang. Baik, hadis kedua yang kita boleh jadikan alternatif kepada kelebihan membaca surah Yasin ataupun membaca Al-Quran, kita lihat hadis berikut daripada Abi Musa radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana kal utrujjah ta'muha tayyibun wa rihuha tayyibun wa mathalul ladzi la yaqra'u katamrati ta'muha tayyibun wa la rihalaha." Maksudnya, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah, iaitu limau sitrus, rasanya enak dan baunya wangi. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, rasanya enak tetapi tidak berbau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okay, kita boleh menjadikan hadis ini sebagai galakan dan motivasi serta ganti kepada hadis kelebihan surah Yasin yang maudhu' tadi. Kerana hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Akhir sekali, sebagai penutup, saya memetik daripada kata-kata daripada laman web Mufti Wilayah Persekutuan yang mengatakan bahawa kebanyakan hadis yang menceritakan akan kelebihan surah Yasin adalah dhaif ataupun palsu. Walaupun begitu, kita sangat digalakkan dan dituntut untuk sentiasa melazimi dan membaca Al-Quran tidak kira masa atau tempat berdasarkan dalil umum yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah as-sahihah. Wallahu a'lam bissawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.